Kepada Shima dan juga Randy Rilawan dan kita kembali ke studio bersama dengan anda pagi ini dan juga ingin kita kongsikan berkaitan anugerah keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021 5 kategori dan kita sudah pun ada pemenang-pemenangnya. Jadi ingin kita kongsikan berkaitan dengan anugerah ini dan juga apakah sebenarnya yang ingin dicapai melalui penganugerahan ini. Kita bersama dengan tetamu kita Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi Encik Fazli Said yang sudi bersama kami pagi ini dan juga pemenang bagi salah satu kategori yang dipertandingkan iaitu Zahratul Akmal Ahmad Zainuddin, Ketua Pusat Keusahawanan Premier Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Sebelum kita ke kategori yang dimenangi, ingin kita ketahui sedikit berkaitan dengan latar belakang anugerah keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi. Silakan. Terima kasih Terence. Sebenarnya anugerah usahawan Kementerian Pengajian Tinggi ini kita telah laksanakan sejak tahun 2012 lagi. Penganjuran pada tahun ini merupakan penganjuran kali ke-6, Terence. Kali ke-6, objektif utama penganjuran anugerah ini adalah untuk memberi pengiktirafan kepada IPT, tenaga pengajar, pelajar, graduan dan juga mentor keusahawanan yang memberikan komitmen tinggi untuk memperkasakan agenda keusahawanan di institusi masing-masing, Terence. Jadi anugerah ini kita adaptasi daripada satu anugerah yang dilaksanakan di United Kingdom, Entrepreneurial Institution Award di sana. So kita adaptasikan dan kita laksanakan di sinilah. Jadinya melalui penganjuran ini kita mengharapkan supaya institusi-institusi dan juga pihak-pihak berkepentingan terutamanya di IPT dapat memperkasakan agenda keusahawanan di institusi masing-masing untuk melahirkan lebih ramai lagi sebenarnya usahawan dalam kalangan pelajar dan juga graduan kita lah. Jadi apakah kriteria dalam kita mencari pemenang bagi setiap kategori yang dipertandingkan? Okey. Kalau kita merujuk dari segi kriteria, kita ada seperti mana yang disebutkan tadi, kita ada 5 kategori. Kategori yang utama adalah kategori institusi, yang mana kita pertandingkan kategori bagi IPTS terbaik, dan yang kedua College Community terbaik, dan yang ketiga adalah Politeknik terbaik lah, yang mana yang telah dimenangi oleh Politeknik daripada Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey. So antara kriteria yang ditetapkan adalah panel penilai melihat kepada komitmen yang diberikan oleh institusi tersebut untuk melaksanakan program-program keusahawanan, dan yang lebih penting untuk mereka membudayakan sebenarnya keusahawanan di institusi masing-masing. Jadi komitmen itu yang diberi penilaian tertinggi, termasuk juga komitmen dari segi pengurusan IPT itu sendiri untuk memastikan supaya agenda keusahawanan ini dapat dijayakanlah di institusi mereka. Bagi institusi politeknik kerana telah mencapai kemenangan dalam kategori ini, apakah inisiatif keusahawanan yang telah dilangsungkan di dalam kawasan politeknik itu sendiri? Silakan Puan Zahratul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau nak ikutkan inisiatif itu telah memang banyak inisiatif yang kami lakukan yang merentas jabatan dan juga program di PSA, short form dia untuk Politeknik Premier Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Apa yang kami lakukan adalah untuk membangunkan ekosistem keusahawanan dalam kalangan pelajar dan juga mentor, untuk melaksanakan membangunkan minda keusahawanan di kalangan pelajar. Antaranya berdasarkan daripada kurikulum itu sendiri, yang mana pelajar memang belajar tentang keusahawanan dan juga digital keusahawanan, ditambah lagi dengan aktiviti yang dilangsungkan melalui pusat keusahawanan dan juga pusat-pusat yang ada lah ya, dalam politeknik, yang mana aktiviti ini tu memang kita garap untuk pelajar ini melahirkan idea dan juga produk. Apakah antara kejayaan yang dicapai daripada inisiatif-inisiatif yang disebutkan tadi selain anugerah ini? Selain daripada anugerah. Okey, sebenarnya kalau ikutkan sepanjang tahun
memang banyak aktiviti yang dilangsungkan. Dan setiap institusi di PSA di Malaysia ini sebenarnya mereka mempunyai menjadi urus setia program, contohnya macam Gerak Usahawan Kampus, e-entrepreneurship, e-keusahawanan, iProcom dan banyak lagi sebenarnya. Dan alhamdulillah setakat yang kami sertai, kami pernah menang dalam beberapa pertandingan lah setiap tahun yang dilaksanakan tu. Antaranya macam Gerak Usahawan Kampus, kita menang juga dalam Allahu Akbar, terlupa pula. Banyak juga pertandingan yang telah pun kita lihat kejayaan dicapai oleh Politeknik yang mana adalah bersandarkan kepada program-program dan inisiatif berkaitan keusahawanan yang dilangsungkan. Apakah hasilnya kepada pelajar sebenarnya yang keluar daripada institusi tersebut? Adakah mereka mampu untuk menghasilkan jenama-jenama sendiri untuk dipasarkan? Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, setakat ini kami adalah beberapa barisan usahawan yang telah pun berjaya. Even yang masih juga dalam pengajian antaranya yang mungkin terkenal lah di kalangan IPT. Kita ada pelajar seperti Mio Fazrul yang masih lagi belajar dan telah pun menjadi usahawan dalam bidang dan juga bidang yang diminati. Kita ada juga TKO Nutrition, pelajar yang memang pun telah menjadi alumni kami yang menghasilkan produk kesihatan. Dan banyak lagi lah sebenarnya senarai nama-nama yang usahawan yang telah dilahirkan dari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Berarti bukan setelah tamat belajar terus bekerja dengan orang, tapi mampu juga untuk menghasilkan jenama-jenama sendiri yang menjadikan individu ini berjaya dalam sektor keusahawanan. Kepada Encik Fazli, apakah penghargaan yang ingin disampaikan kepada semua calon yang bertanding bagi pelbagai kategori yang dianjurkan, dan adakah terdapat anugerah-anugerah lain yang akan dianjurkan oleh kementerian? Silakan. Pertamanya saya mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniahlah kepada pemenang-pemenang anugerah kita. Kita telah laksanakan semalam penyampaian anugerahnya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Nurani Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, dan juga bersama juga Yang Berhormat Tan Sri Noh Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Jadinya pemenang-pemenang ini kita mengharapkan supaya mereka dapat terus untuk mengekalkan prestasi yang cemerlang mereka dalam bidang perniagaan untuk membantu negara kita lah dari segi penjanaan ekonomi dan sebagainya. Dan juga semalam Yang Berhormat Tan Sri Noh sebagai Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga telah memberi jaminan bahawa mereka ini akan terus dibantu oleh agensi-agensi di bawah di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi. Untuk makluman semua, suka saya kongsikan sedikit berkenaan dengan daripada tahun 2016 hingga 2020 sebenarnya kita telah melahirkan seramai 178,000 lebih usahawan pelajar. Maksudnya usahawan pelajar yang masih lagi meneruskan pengajian semasa mereka belajar, mereka melaksanakan projek keusahawanan di universiti. Dan daripada jumlah itu lebih 29,755 telah meneruskan kerjaya sebagai usahawan ini apabila mereka menamatkan pengajian. So sehingga pada tahun ini 2021 sahaja seramai lebih kurang dalam 52,377 pelajar yang menjalankan perniagaan di kampus ataupun institusi masing-masing. Jadi pada pandangan Encik Fazli, adakah objektif-objektif yang disebutkan tadi tercapai melalui penganugerahan tahun ini meskipun ia tahun yang agak mencabar? Ya. Seperti mana kita semua sudah maklum, memanglah tahun 2020 dan juga 2021 ini merupakan tahun yang amat mencabar bagi semua pihak, bukan hanya kita di sektor pendidikan tinggi, tapi saya percaya semua sektor. Dari segi pencapaian objektif kepada penganjuran anugerah ini, sebenarnya kita nak memberi
peluang ataupun nak memberi pendedahan kepada umum bahawa keusahawanan ini merupakan salah satu peluang yang terbaik dalam membantu bukan hanya pelajar tapi keseluruhan dalam ekosistem keusahawanan itu sendiri, bahawa dia menawarkan satu peluang bukan hanya penjanaan pendapatan, Terence, tapi juga sebagai peluang untuk juga mencipta pekerjaan kepada individu yang lain apabila perniagaan mereka berjaya. So, terima kasih kita ucapkan kepada pihak Kementerian kerana sudi menganjurkan anugerah ini dan memangkin semangat para usahawan-usahawan muda kita di luar sana supaya terus berjaya. Terima kasih kita ucapkan.